Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kuliah yang ke-18, masih lagi berkaitan dengan perancangan strategi. Kalau tuan-tuan masih ingat, kuliah yang lalu saya sebutkan dalam perancangan strategi organisasi ada 3 jenis plan, iaitu plan strategik, plan tindakan ataupun plan taktikal, dan juga plan operasi. Jadi untuk kuliah hari ini saya akan sentuh plan strategi dahulu. Bagi plan taktikal dan plan operasi saya akan sentuh dalam kuliah-kuliah yang lain supaya kita lebih fokus. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada plan strategi dalam PSO. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like. Baik, apa dia plan strategi? Iaitu plan jangka panjang, biasanya antara 3 hingga 5 tahun. Itu beza dengan plan taktikal, dia untuk setahun. Plan operasi untuk semasa, tapi plan strategi untuk jangka masa panjang. Berapa lama? Antara 3 hingga 5 tahun. Ada yang buat 3 tahun, ada yang buat 4 tahun, ada yang buat 5 tahun. Okey. Plan strategi mengandungi 10 elemen berikut. Apa dia? Yang pertama, isu strategi. Yang kedua, matlamat. Yang ketiga, KRA. Yang keempat, objektif. Yang kelima, KPI, Key Performance Indicator. Yang keenam, TOV, Take Off Value. Yang ketujuh, sasaran KPI bagi setiap tahun. Yang ke-8, tanggungjawab. Yang ke-9, strategi atau inisiatif yang akan kita laksanakan bagi mengatasi isu. Yang ke-10, pencapaian sebenar bagi setiap tahun untuk kita ukur pencapaian yang telah terjadi di sekolah itu. Baik. Jadi ada berapa semua? Ada 10 elemen di dalam plan strategi jangka panjang. Baik. So kita pergi kepada isu dahulu. Okey, elemen yang pertama iaitu isu. Isu adalah berkaitan dengan apa yang akan ataupun apa yang hendak kita selesaikan. Ada isu, ada masalah kita nak selesaikan. Itu yang kita fokuskan. Contoh, isu enrollment, isu kualiti PDPC PK21, isu kehadiran, isu keciciran, isu disiplin, isu LMS, isu kepimpinan instruksional, isu SKPNG2 dan lain-lain. Ini sebagai isu di sekolah untuk kita selesaikan. Daripada isu, kita pergi kepada matlamat. Apa dia matlamat? Matlamat ialah pernyataan umum untuk mengatasi isu, menggambarkan apa yang ingin kita capai dalam jangka masa panjang. Pernyataan umum ini masih belum dapat diukur. So, matlamat dia belum ada pengukuran. Dia hanya ada hasrat baru untuk mengatasi isu tersebut. Daripada matlamat, pergi kepada KRA, Key Result Area. Okey. Biasanya dalam TA25 kita pakai 4 KRA, iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pelajaran bermakna, dan juga sokongan PIBG dan komuniti. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, iaitu objektif. Daripada KRA pergi kepada objektif. Objektif berbeza dengan matlamat. Kalau matlamat belum boleh diukur, objektif mesti spesifik, pernyataan spesifik dan realistik, serta boleh diukur tentang apa yang ingin dicapai dalam tempoh tertentu. Itu bezanya. Objektif, matlamat belum boleh diukur. Matlamat secara umum, objektif secara spesifik. Baik. Yang kelima, yang keenam itu KPI, petunjuk prestasi utama. Apa dia? Sesuatu parameter yang mesti boleh diukur dan perlu wajib dicapai dalam tempoh tertentu. Boleh dinyatakan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif.
KPI mesti boleh diukur dan kita perlu capai. Itu beza dengan objektif. Okey, kita ke mana-mana pun kena capai, baru dijadikan sebagai KPI. So KPI terbahagi kepada dua jenis. Satu kita panggil sebagai lag indicator, yang kedua kita panggil sebagai lead indicator. Okey, KPI lag indicator merujuk kepada sasaran akhir yang nak kita capai dalam tempoh 5 tahun tadi. Dalam tahun 2025, apa yang kita nak capai, berapa banyak kita nak capai, itu kita panggil sebagai lag indicator. Kalau lead indicator, sasaran berperingkat setahun ke setahun. Tahun 21 berapa KPI-nya, tahun 22 berapa KPI-nya, 23 berapa KPI-nya, 24 berapa KPI-nya. Itu lead. Masa tahun 25 terakhir sekali, that is lag indicator. Jadi sasaran ini, KPI ini, kita boleh gunakan kuantitatif dalam bentuk peratus atau bilangan, angka ya. Bila ada angka saja, peratus atau bilangan, kita panggil sebagai kuantitatif. KPI juga boleh dalam bentuk kualitatif, misalnya skala, skor 1, skor 2, skor 3, 4 dan sebagainya. Tahap pencapaian, lemah, sederhana, baik, cemerlang dan sebagainya. So kita juga boleh gabungkan KPI kuantitatif dengan kualitatif. Indikator itu boleh kita gabungkan. Jadi kita akan rangkum di situ supaya dia boleh diukur. Yang penting boleh kita ukur, baru dia jadi sebagai KPI. Baik. TOV. Seterusnya, apa dia TOV? Take off value, iaitu pencapaian nilai mula sebelum kita bergerak kepada tahun berikutnya. Okay. Jadi pencapaian tahun sebelum boleh kita jadikan dia sebagai TOV, take off value, nilai data pada tahun terakhir sebelum tahun pertama bermulanya sasaran strategi. TOV menjadi permulaan untuk membuat peningkatan. Okey, baik. Kemudian daripada TOV itu baru kita pergi kepada sasaran KPI, sasaran berperingkat-peringkat tadi, yang ada lead indicator, yang ada lag indicator. Nyatakan sasaran yang ingin dicapai bagi setiap tahun, sama ada dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif, atau gabungan kedua-duanya. Sasaran KPI 21 hingga 24 dikenali sebagai lead indicator, manakala sasaran tahun 2025 kita panggil sebagai lag indicator. So dalam tempoh setahun atau kurang, lead indicator adalah sama dengan OTI. Kadang-kadang kita panggil juga sebagai OTI ataupun Operational Target Increment. Manakala sasaran akhir tadi, yang lag indicator tadi, kita panggil juga sebagai ETR, Expected Target Result, target akhir yang kita jangkakan. Ini kita boleh lihat dalam sudut yang lain ya. Tapi kalau dalam bentuk KPI, kita lihat dia sebagai lead indicator dan juga lag indicator. Okey. Sasaran KPI ini boleh kita tetapkan, boleh kita tentukan dengan menggunakan berbagai formula, dengan menggunakan berbagai cara. Baik, jadi cara-caranya macam mana? Jom kita tengok. Okey, sebelum itu kita faham dulu apa dia KPI. KPI adalah petunjuk-petunjuk yang menerangkan sejauh mana sesebuah organisasi atau program mencapai objektifnya atau hasil akhirnya, result ya. KPI ialah tanda-tanda yang menunjukkan keberhasilan, outcome. Okey, keberhasilan outcome based on apa? Apakah tanda-tanda, apakah petunjuknya? Okey, dalam yang kita bina dalam perancangan organisasi, ia digunakan secara berterusan untuk mengawal, mengukur tahap prestasi organisasi. Jadi antara petunjuk KPI yang boleh kita guna adalah seperti berikut. Ada yang gunakan peratus peningkatan,
Ada yang gunakan bilangan kuantiti, ada yang gunakan rating, contohnya PNGK ke atas, ada yang gunakan ranking, contohnya top 3, top 5 dan sebagainya. Ada yang gunakan grade dan skor, ada yang gunakan tahap pencapaian, baik cemerlang, gemilang dan sebagainya. Ada yang gunakan masa pun ada, jam, hari, minggu dan lain-lain. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk, angka tunjuk. Sebab itu panggil sebagai KPI, Key Performance Indicator. Jadi angka tunjuk ini boleh kita kira, boleh kita tentukan bila kita nak buat sasaran KPI. Ada berbagai cara untuk kita tentukan sasaran KPI. Baik tuan-tuan sekalian, bagaimana caranya? Baik, kita kongsi di sini ya. Cara yang pertama ialah kita mencabar benchmark, pencapaian terbaik yang diperolehi dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, ditambah dengan peratus peningkatan yang ingin dibuat berdasarkan kepada realiti atau keupayaan potensi headcount semasa. Baiklah, saya terangkan begini. Kita cari pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun itu, tahu mana pencapaian terbaik, dan kita cabarnya dengan cara menambahkan lagi peratus yang ingin kita tingkatkan berdasarkan keupayaan potensi semasa. Misal katakanlah peratus lulus kita LMS kita yang terbaik ialah 95%. Berdasarkan keupayaan semasa yang kita ada, kita nak tingkatkan 2%. Maka 95 campur 2%, dia sudah menjadi 97% sasaran KPI kita. Itu salah satu cara kita tetapkan dengan cara mencabar pencapaian terbaik, benchmark. Dan kita ukur yang semasa kita tambahlah dengan yang semasa itu supaya dia menjadi satu angka untuk kita sedaya upaya berusaha mencapainya. Baik. Cara yang kedua ialah berdasarkan purata trend atau purata pencapaian dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Maknanya kita ambil purata pula dalam tempoh 5 tahun ataupun 3 tahun. Berdasarkan pada angka purata tadi, kita tambah pula dengan keupayaan semasa. Macam tadi juga, kita ada keupayaan semasa, cuma yang kedua ini kita tak gunakan benchmark, tapi kita gunakan purata pencapaian. Dalam tempoh berapa tahun? 3 atau 5 tahun. Tambahlah dengan keupayaan semasa, realiti semasa, supaya kita dapat buat peningkatan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini yang agak formula sikit, yang agak mathematical sikit, iaitu kita menggunakan formula kadar perubahan setahun. Kita nak cari berapakah kadar peningkatan setahun yang perlu kita buat. Kita gunakan formula logarithm to base E. Saya akan terangkan kat sini tuan-tuan bagaimana kita nak menggunakan logarithm to base E, log to base E ya. Dengan formulanya adalah seperti berikut. R sama dengan 1/n log E Pn per PO darab dengan 10. So, ulang balik. R sama dengan 1/n log E Pn per PO darab dengan 10. R adalah kadar perubahan yang kita nak kira. N ialah bilangan tahun. Pn ialah nilai tahun semasa, tahun akhir. PO ialah nilai tahun asas ataupun tahun awal, dan 10 ialah angkatan bagi log. Okey ya. Baik, saya berikan satu contoh di sini bagaimana kita gunakan log to base E. Baiklah, contohnya katalah saya nak kira purata grade purata GPS SPM. Saya ada data seperti berikut. Tahun 2015 hingga 2019, GPS-nya adalah seperti berikut. Tahun 2015 5.44, 2016 5.25, 2017 5.49, 2018 5.81, 2019 5.26. Saya nak tetapkan sasaran KPI bagi tahun
20, 21, 22 sehingga 25. Baiklah. Jadi saya gunakan formula itu. Masukkanlah R sama dengan 1/5. N sama dengan 5 tahun. Okey, N sama dengan 5 tahun. Log E PN. PN adalah tahun semasa. Berapa tahun semasa? Tahun 2019. 5.26. Bahagikan dengan PO. PO ialah tahun asas. Apa tahun asas? 2015, iaitu 5.44. Jadi 5.26 bahagikan 5.44 darab 10. Jadi R sama dengan 1/5 log E 5.26 bagi 5.44, kita akan dapat 0.9669 darab 10. So R sama dengan 1/5 log E 0.96 tadi darab dengan 10, dia akan jadi 9.669. Darab dulu dengan 10 tu ya, akan keluar 9.669. Bila tiba di sini, barulah kita gunakan formula log to base E untuk mencari 9.669 itu berapa nilai log to base E nya. Okey, kalau kita dahulu kita gunakan buku log. Hari ini tak susah tuan-tuan, kita gunakan saja aplikasi dalam Play Store untuk kita mencari berapakah nilai 9.669 itu. Okey, directly kita akan dapat angka log to base E. Saya akan tunjukkan nanti ya. Ingatlah, kita nak cari berapakah nilai log 9.669 itu. Okey, kita gunakan aplikasi logarithm AnyBase yang boleh diperolehi dalam Google. Google membantu kita nanti ya. Okey, kita cari saja. Ini dia log to base E. Type saja alamat website yang saya berikan di atas itu. Saya lamakan sikit di sini. Dia akan keluar paparan logarithm calculator. Calculate logarithm of any number to any base. Boleh tukar macam-macam nombor, macam-macam base. Tak payah guna dah buku log tu. Okey, ini zaman IT tuan-tuan ya, kita gunakan dah. So akan keluar paparan macam itu. Log, nyatakanlah, kita pilih log E nanti dan termasuk je angka. Okey, so tuan-tuan catatkan dia punya website tadi. Ini formula untuk kita dapatkan logarithm, iaitu www.rapidstable.com/clcc/math/log kemudian calculator HTML akan keluarlah. Baik, bila keluar begitu, masuklah angka log, klik je E, masuk je angka 9.669, tekan calculate, dia akan keluar terus 2.26892489,5 tu. Nampak tak? Mudah ya kan? Ulang balik, masuk je log E, sebab kita nak guna log E. Masuk je angka 9.669, you tekan calculate, ia akan keluar angka 2.2689248915. Itu bacaan yang diberikan oleh logarithm to base E. So berapa nilai dia? Berapa nilai tadi? 2.26. Okey, 2.28 ya. 2.268. Itu dia ya. 2.268 bahagikan dengan 5. Ingat nak? 1/5 tu kan? Formula R sama dengan 1/5, 5 tahun tu. Bahagikan dengan 5, maka kita dapat angka 0.454. Jadi inilah dia peningkatan setiap tahun GPS yang kita kena buat, iaitu 0.454. Mudah kan? Tak payah pening dah. So log to base E 9.669 ialah 2.268. 2.268 bahagi dengan 5 dapat 0.454.
Kenapa bagi dengan 5? Sebab kita gunakan 5 tahun. Kalau guna 3 tahun, bagi 3 tahun, bagi dengan 3. Kalau guna 4 tahun, bagi dengan 4 dan sebagainya. N itu ialah bilangan tahun. So dapatlah angka tetap, angka tak bagi peningkatan GPS ialah 0.454. Baik, saya tunjuk lagi. So ingatlah, kadarnya adalah 0.454. GPS semakin kecil semakin bagus. Betul kan? Ingat konsep GPS, semakin kecil nilai GPS dia menjadi semakin baik. Jadi kita nak tambah ke kita nak tolak? Kalau tambah besar GPS-nya, makin besar makin tak bagus. Jadi dalam konteks GPS kita kena tolak makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okey. Nak tolak dengan berapa? 0.454. Ini kadar yang telah kita kira tadi. Baiklah. Mula dengan TOV 5.310 tolak 0.454, maka sasaran untuk tahun 21 ialah 4.856. Itu sasaran GPS tahun 2021. Tahun 22 4.856 tolak 0.454, sasaran 22 ialah 4.402. Tahun 23 4.402 tolak 0.454, kita akan dapat 3.948. Ini sasaran tahun 2023. 24 3.948 tolak 0.454, you akan dapat 3.494. 25 3.494 tolak 0.454, you akan dapat 3.040. Maknanya tahun terakhir sasaran kita ialah 3.0 GPS. Dengan cara kita menggunakan formula log to base E. Daripada TOV 5 kita bergerak makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai 2025 kita nak capai 3.0. Jadi apa usahanya ke arah itu? Itu kita akan bincangkan dalam strateginya nanti. Baik. Jadi apakah strateginya untuk mencapai? Macam-macam lah. Okay? Jadi strategi inisiatif ini untuk mencapai sasaran ini perlu kita nyatakan, perlu kita senaraikan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun yang telah kita buat tadi. Okey, berdasarkan kepada apa? Dengan mengambil kira apa? Mengambil kira situasi semasa, situasi sebenar, realiti semasa. Strategi itu mesti mengambil kira keboleh laksanaan. Misalnya dalam tempoh COVID ini, macam mana cara nak laksanakan? Bersemuka tak boleh, tetapi kita boleh gunakan secara online, secara on-site dan sebagainya. Dan strategi itu mesti bersifat luas, fleksibel, boleh diubah sesuai, sama ada bersemuka boleh, sama ada secara online pun boleh. Dan juga mengambil kira jangkaan cabaran, juga mengambil kira kewangan, value for money, juga mengambil kira impak dan keberhasilan. Impak dan keberhasilan. Okey, high impact. Itu yang ke-9. Yang ke-8 adalah tanggungjawab, siapa yang bertanggungjawab. Yang ke-10 ialah pencapaian sebenar bagi setiap tahun. Jadi ada 10 perkara semua di dalam plan strategik yang bila kita gambarkan dalam satu muka surat, dia akan jadi macam itu. Inilah dia rupanya plan strategik yang lengkap dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okey, mula dengan strategi, matlamat, KRA, objektif, KPI, TOV, sasaran KPI, tanggungjawab, inisiatif ataupun projek yang akan kita laksanakan. Jadi itulah dia rupanya perancangan plan strategi kita. Setiap projek kena buat plan strategi seperti ini. Jadi kalau sekolah itu ada 20 projek, 30 projek, maka dia kena ada 30 helai plan strategi seperti ini, supaya dia boleh dibukukan nanti sebagai plan strategi sekolah. Okey, perancangan strategi sekolah. Okey.
Baik, saya berikan satu contoh isu strategi GPS yang tadi SPM. Sekolah itu masih lagi berada di bawah purata daerah negeri. Matlamatnya apa? Untuk meningkatkan pencapaian GPS SPM menyamai atau melebihi grade purata daerah negeri. Tengoklah, ia belum ada ukuran lagi, baru nak meningkatkan. KRA yang kita ambil adalah KRA di bawah guru berkualiti. Okey, itu dia isu strategi purata grade SPM, GPS SPM selagi di bawah. Matlamat nak meningkatkan supaya sama dengan GPS daerah atau negeri atau lebih KRA guru berkualiti. Belum ada ukuran. Okey. Kemudian kita pergi kepada objektif. Tengok. Objektif kita meningkatkan kualiti GPS SPM pada kadar sekurang-kurangnya 0.454 kita kira tadi mata setahun antara tahun 21 hingga 2025 bagi membolehkan pencapaian GPS SPM menyamai atau melebihi grade purata daerah dan negeri. Di mana datanya 0.454? Datanya daripada pengiraan log to base E. Itu objektif. Nampak? Dia sudah boleh diukur. Ada angkanya di situ. Angkanya macam mana? 0.454 setahun. So, apa KPI yang kita nak capai? Mencapai GPS SPM sekurang-kurangnya 3.0 pada tahun 2025. Kita punya lag indicator kita tahun 2025, GPS-nya adalah 3.0. Jadi, bagaimana kita kira ini? Menggunakan formula log to base E. Baik. So, daripada situ kita tentukanlah sasaran KPI-nya. 5.3 TOV bergerak kepada 4.8 21, 4.4 22, 3.9 23, 3.4 24, 3.0 25. Dan itulah inisiatifnya. Yang ke-9 itu adalah inisiatifnya, projeknya untuk meningkatkan GPS SPM ini. Kita nak buat apa? Kita buat PDPC terbeza berasaskan 3 kelompok pelajar mengikut head count, potensi lulus, potensi kepujian, potensi cemerlang. PDPC terbeza itu langkah yang pertama. Yang kedua, PDPC teradun, blended learning, bersemuka dan online dengan mengaplikasikan kaedah flip classroom. Nampak? Oleh kerana kita hari ini berdepan dengan COVID, sekejap buka sekolah, sekejap tutup sekolah, so kita gunakanlah blended learning. Kita amalkan flip classroom. Yang ketiga, projek kelas tutorial dan tuition berasaskan head count berdasarkan 3 kelompok tadi. Okey? Kelompok apa? Potensi lulus, potensi kepujian, potensi cemerlang. Yang keempat, projek latih tubi berfokus berdasarkan soalan kebat, kecukupan dan kecakupan latihan soalan kebat SPM sebenar. Seterusnya, projek seminar dan bengkel kecemerlangan SPM berdasarkan kelompok potensi pelajar. Akhir sekali, dialog prestasi panitia berfokuskan GPMP mata pelajaran. Jadi ini adalah inisiatif-inisiatif, projek-projek yang kita nak capai, yang kita nak guna untuk mencapai sasaran KPI tersebut. Tanggungjawabnya di bawah GPK pengetua, ketua bidang, GKP1, ketua bidang dan sebagainya, sampai kepada SIP pun. Dan di bawah sekali ialah pencapaian sebenar. Jadi itulah dia kalau kita gambarkan dalam satu muka surat. Okey, dalam satu muka surat, begitu pelan strategi kita akan menunjukkan dalam tempoh berapa tahun? 5 tahun. Okey, jadi saya rasa cukuplah di situ untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan lain-lain itu saya akan terangkan nanti apabila kita masuk dalam bab-bab seterusnya. Okey, salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memahami plan strategi sekolah. Sekian, terima kasih.